Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pelajaran yang kedua yang akan kita pelajari yaitu pelajaran haji. Ini sambungan daripada tajuk pelajaran haji, yaitu bayaran dam. Ini sudah cukup terangkan hari itu mengenai dengan bayaran dam, yaitu denda. Kalau kita melakukan kesalahan semasa kita mengerjakan ibadat haji ataupun umrah. Ini nih sebab-sebab. Ini di antara 5 nih. Di antara sebab-sebab kita ni dikenakan bayaran dam. Itu juga ulang lagi balik. Yang pertama, meninggalkan perkara-perkara wajib haji. Yang 6. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang diharamkan ke atasnya di dalam masa ihram. Ini ada 12 semuanya. Yang ketiga, melakukan perkara yang diharamkan di tanah haram. Artinya kalau melakukan perkara haram pun dikenakan bayaran dam. Yang keempat, tidak dapat menyempurnakan ibadat haji kerana luput, yakni terlepas ukuf di Arafah, tidak sempat menjejakkan kaki di bumi Arafah. Walaupun satu saat itu sudah dikira ketani mengerjakan ibadat haji ini, langsung dia dapat masuk di bumi Arafah itu. Yang kelima, ihsar, tertegah yakni ihsar dalam perjalanan sesudah berihram. Artinya dalam keadaan kita berihram, kita ni kan masuk kota Mekah, dia dapat dihalang. Halangannya ada 7 sebab. Seperti mana yang sudah kita pelajari. Kemudian jenis-jenis dam yang sudah cikgu terangkan arah kamu, yaitu dam tartib dan takdir, dam tartib dan ta'adil, dam takhir dan takdir, dan yang keempat dam takhir dan ta'dil. Seperti mana cikgu beritahu, didapatnya sama, dam tartib. Beza belakangnya kayaknya dia pun 2 macam saja, takdir dan ta'dil. Kemudian didapatnya ni pun sama, dam takhir, dan di belakangnya ni pun 2 macam saja untuk kita ingati, takdir dan ta'dil. Sama ni. Beza di depan ganya yang lain. Okey. Yang ini pun sudah diterangkan. Seperti mana yang cikgu terangkan hari itu, tartib artinya tersusun. Artinya kalau kita ni membayar dam, ikut susunan. Jangan mendumpat. Mana yang ya mampu atau ya dibuat. Tidak. Kita ni ikut susunan. Kalau yang dam yang pertama tadi tidak dapat dibuat, baru tak boleh berpindah dam yang kedua. Denda yang kedua. Cuma tujuan seterusnya. Kemudian takdir ni Allah ialah sudah ada ditetapkan oleh syarak, oleh agama, oleh Allah Taala. Kata ni dah dapat mengubah-ubah denda tu. Sudah kena bagi apa dendanya. Inilah tadi lihat sana senarai sebab-sebab dikenakan dalam tartib dan takdir ni. Di sini satu, tadi lihat, kamu baca sendiri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, seperti mana cikgu ada lihatkan gambarnya itu. Yang keenam, ini pun ada. Yang ketujuh, jumrah ada 3, jumratul ula, usta dan aqabah. Yang ke-8, yang ke-9. Okay. Jadinya damnya yang perlu tadi bayar, sini ada 2, 1, 2. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang cikgu tadi, kalau anda terdaya menyembelih ataupun membali seekor kambing ini untuk disembelih, maka diganti yang kedua. Yang kedua tu apa? Jika tidak terdaya, wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dalam masa kata ni mengerjakan ibadat haji, itu musim haji lah. Dan 7 hari apabila kita balik ke tanah air, negeri kita ni Brunei. 7 hari ni tani berpuasa.
Itu damnya yang perlu dibayar karena melakukan kesalahan yang tadi, senara yang tadi yang kamu baca. Oke, di sini ada penerangan hukum yang berkaitan dengan dam tartib dan takdir. Ini lihat sana. Yang pertama, cara menunaikan puasa 3 hari dalam masa haji. Macam mana cara menunaikan puasa tu 3 hari masa musim haji itu? Yang pertama berniat ihram haji terlebih dahulu. Yang sunat berniat ihram haji pada hari yang kelima Zulhijjah. Nih, ingati nih hari bulannya. Sunat berniat ihram haji pada hari yang kelima Zulhijjah. Kemudian 2, berpuasa 3 hari selepas itu. Yakni berpuasa pada hari yang ke-6, ke-7 dan yang ke-8 Zulhijjah. Ingati saja nih. Berniat untuk bertani bayar dam, esoknya baru tani start berpuasa hari yang ke-6, 7 dan yang ke-8 Zulhijjah. Ya, tu faham? Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, luput puasa 3 hari dalam masa haji itu. Ini nanti membuat nih puasa 3 hari ini. Luput ini artinya ini membuat wajib berpuasa 3 hari secara qada. Puasa qada itu hendaklah diasingkan daripada puasa 7 hari di negerinya, yaitu diselangi dengan tidak berpuasa selama 4 hari. Kemudian baru berpuasa lagi 7 hari. Yani lama masa perjalanan pulang ke negerinya, termasuk hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Artinya kalau sudah luput 3 hari masa haji, maka ia boleh berpuasa secara qada. Tapi qadanya tu indah boleh ya kata ni berturut-turut. Kita rehatkan dulu dalam masa 4 hari. Lepas tadi ngerjakan 3 hari ini puasa qada. Hari keempatnya tadi jangan puasa. Hari kelima jangan puasa, 6, 7. Artinya 4 hari kata ni selangkan dulu. Lepas habis 4 hari baru kamu boleh sambung 7 hari ini. 7 hari ini. Habiskan menjadi 10 hari. Artinya lama 4 hari ini dianggap masa perjalanan tani pulang ke negeri ke tani. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, cara menunaikan puasa 3 hari dalam masa haji bagi orang yang meninggalkan tawaf wada. Cara menunaikannya macam mana? Orang ini meninggalkan tawaf wada, macam mana caranya puasa? Yang pertama, titik pertama tu, berpuasa 3 hari ketika telah meninggalkan Mekah sejauh 2 marhalah, yakni 89.4 kilometer. Artinya berpuasa 3 hari tu masa ia meninggalkan Mekah. Masa meninggalkan Mekah tu, setelah ketika telah meninggalkan Mekah, artinya sudah meninggalkan Mekah baru ia start puasa 3 hari. Ataupun ia berpuasa 3 hari di negerinya, negeri Brunei. Pilih tiap sama ada kamu berpuasa 3 hari selepas kamu keluar sudah daripada Mekah, jauhnya 2 marhalah, yakni 89.4 km, ataupun ketani berpuasa 3 hari di negeri ketani sendiri Brunei. Sama je ceritanya, ingat ya. Kalau negeri tadi 3 hari, selangkan dulu 4 hari, jangan puasa, baru tersambung yang 7 hari itu. Kemudian 2 titik ini, kemudian berpuasa 7 hari lagi sesudah berlalu masa perjalanannya pulang ke negerinya. Itulah cara menunaikan puasa 10 hari. Okey. Tadi lihat lagi tajuk dam yang kedua, yaitu dam tartib dan ta'dil. Apa pengertiannya dam tartib? Sama macam tadi yang cikgu lihatkan awal-awal. Kita baca. Dam tartib ialah denda yang terdiri dari beberapa perkara. Dam hendaklah dam yang didenda itu dibayar menurut susunannya. Mengikut susunan namanya tartib, mengikut susunan. Iaitu tidak harus dibayar dengan yang kedua, kecuali setelah tidak terdaya untuk membayar dengan yang pertama. Kemudian ta'dil. Apa ta'dil ni? Dam ta'dil ialah denda yang dibayar mengikut nilai harga.
bagi dam yang tidak ditetapkan oleh syarak akan harganya itu. Artinya ta'dil ni artinya bayar pakai duit saja, ikut nilaian harga benda tu. Katakanlah kambing itu harganya 250. Dengan harga usin 250 itu tadi yang ditetapkan oleh syarak, tapi yang tidak ditetapkan oleh syarak berapa nilaiannya. Kadang-kadang katanya ni ada sebelah sana menjual kambing mahal 280, sebelah sini murah 250. Artinya Allah tidak menetapkan, agama tidak menetapkan harga tu. Terpulanglah di mana tempat tanimbali, ya tentu harganya ikut nilaian harga kambing itu. Sebab ni karena denda dam tartib dan ta'dil ni. Apa sebabnya? Yang pertama, ihsar yang tertegah dari menyempurnakan ibadah haji sesudah berniat ihram. Ihsarnya tu siapa yang kena tegah, maka dam-damnya ni sekarang cikgu bacakan. Yang kedua, persetubuhan. Persetubuhan yang merosakkan haji, yakni persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Ni siapa melakukan persetubuhan, di mana persetubuhan itu dilakukan sebelum katani mengerjakan tahallul awal. Ni dam-damnya. Okey, cikgu bacakan dam yang pertama dulu. Ihsar. Damnya yang pertama, 1 titik menyembelih seekor kambing atau 1/7 unta atau 1/7 lembu. Yang kedua, kemudian bercukur. Yang ketiga, niat tahallul pada waktu menyembelih dan bercukur. Ni kira 1 ni 1, 2, 3 kira 3 in 1. Kira 1. Yang keempatnya, yang kedua, jika tidak terdaya menyembelih seekor kambing ini tadi, bersedekah makanan kepada fakir ataupun miskin dengan kadar harga kambing di tempat tahallul. Itu yang kedua. Kalau terdaya menyembelih kambing tadi, bersedekah makanan ikut nilai harga tadi kambing. Kalau harga kambing 200,5, beli makanan dengan harga 200,5. Kemudian yang ketiga itu kelima sini ni, jika tidak terdaya bersedekah makanan, berpuasa dengan kadar harga kambing. 250 harga kambing diganti dengan beras. Berapa tu beras satu? Katakanlah 200 cupak. 200 cupak lah, 200 harilah kata ni berpuasa. Okey, yang kedua, dendanya kalau persetubuhan. 1, menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, hendaklah menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu, hendaklah menyembelih 7 ekor kambing. Unta mahalnya, bayarannya, harganya 1,000 lebih ni, mau 2,000 kali. Kemudian dah mampu lembu. Kemudian 7 ekor kambing. Kalaupun dah mampu juga, jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan dibahagikan kepada fakir miskin. Artinya dengan harga unta ni, harga unta 2,000, maka dibeli makanan dengan harga 2,000. Macam tu ikut nilaian seekor unta. Dan yang kelima sini ni, jika tidak mampu, hendaklah berpuasa mengikut jumlah cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Kalau harga unta 2,000, maka harga beras satu cupak mungkin dalam anggarkanlah dalam 700 cupak. Maka 700 hari kita ni berpuasa. Mana yang lebih baik? Pilih dia. Di sini ada lampu. Wajib menyelesaikan kerja haji ataupun umrah yang belum dibuat dan wajib qada pada tahun berikutnya. Itulah mengenai penerangan dam tartib dan ta'dil. Okay, sampai sana dulu penerangan cikgu mengenai dengan pelajaran haji ini, iaitu dam tartib dan ta'dil. InsyaAllah kita ni akan pelajari lagi dam yang seterusnya. Sekian, wallahu a'lam bissawab.